Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, belulang kaki kerbau antara makanan eksotik masyarakat Melayu terutama di okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita menyambung tugasan semalam dalam usaha menyediakan makanan eksotik belulang kaki kerbau. Seterusnya kita akan buat pula kerja bahagian ketiga merebus selepas ini. Setelah kita rebus lama, ini semalam airnya tenggelam belulang tu. Dia akan surut airnya sehingga dia timbul-timbul macam tu. Jadi ini tandanya belulang ni sudah hampir masak. Tapi oleh kerana dia tak sampai betul-betul kembang, tapi oleh kerana dia masih belum betul-betul kembang lembut, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, ni dia. Kita cuba tengok mana-mana bahagian yang kita rasa nampak lidah mula. Tapi nampak masih ada lagi yang tak tu ya. Tengok yang kuning pekat tu, itu maknanya belum cukup kembang lagi. Dia kalau yang dah betul-betul kembang dia jernih. Ya, kita tengok satu. Tengok mana yang besar, tengok besar sikit mana dia. Yang jernih. Nampak dia dah lembut tapi tak betul-betul kembang. Jadi biasanya bila dalam peringkat ni tak lama lagi kita dah boleh ambil, tapi untuk lebih sedap kita biarkan dia kembang sikit lagi, jadi kita tambah air, ya. Jadi kita tambah air sikit, ya. Tu nampak masih macam ada keras lagi, masih ada lagi yang tak betul-betul jernih. Jadi kita tambah air, ya. Kita tambah air untuk direbus. Dibiarkan berebus begini, kita tambah air sikit lagi lah sehingga dia tenggelam balik, ya. Nampak bila dia tenggelam macam tu, kita kacau dia, kita biarkan lagi dalam tempoh yang biasanya sejam setengah itulah, kita biar sehingga dia betul-betul kembang, barulah belulang ni sedap untuk dibuat gulai, ya, sama ada gulai masam tempoyak atau buat sup, ataupun nak buat singgam, atau nak buat masak kicap dan sebagainya. Nampak dia sudah lembut, tapi masih ada lagi nampak yang atas tu jernih, dia tak betul-betul jernih lagi, dia tak lembut, ya. Baik, kita tunggu saja. Bila air dah tambah tu kita kacau-kacau, and then satu lagi, sementara masa kita merebus ni belulang saja, ya, jangan ditambah garam dan sebagainya, belum lagi. Sebab bila dia buat tambah garam tu nanti dia takkan jadi lembut, ya. Tu nampak yang tu cukup sedap tu. Ni. Tu, ya. Cukup sedap tu. Okey, kita tutup semula dan kita biarkan dia ni sebegini, ya. Kita tutup balik. Dan kita biarkanlah dengan api yang sederhana tu semula. Sementara tu kita boleh dah sediakan awasnya untuk kita buat gulai nanti, ya. Jadi kita tunggu dalam sejam lagi. Lepas tu nanti kita kembali tengok. Bila dah betul-betul siap, kita angkatlah, ya. Okey, itu saja. Kita tunggu dulu untuk dia betul-betul kembang. Bahan-bahan untuk buat singgang belulang kaki lembu. Kita ambil kuah atau air rebusan semalam, ya, dari periuk utama. Pindahkanlah ke periuk ini. Jangan banyak-banyak, separuh saja. Kalau kita nak buat singgang kuahnya, separuh di kuah air rebusan, separuh lagi air biasa yang bakal kita campur. Kemudian kita pilihlah mana-mana bahagian yang kita rasa kita nak buat singgang. Macam saya minat bahagian yang bertulang macam ni. Okey, cukup tu. Ini adalah bahagian yang nak buat singgang, ya. Buat singgang. So kita ambil, kemudian kita letakkan asing dan campur ke dalam kuahnya tadi, campur air dan dimasukkan bahan-bahan untuk rempah ratusnya. Baik, kita tambah sikit lagi air dalam kita punya air rebusan tadi supaya dia tak terlalu lemak atau tak terlalu pekat, ya. Lagipun kuah singgam ni biar banyak sebenarnya supaya, ya, sedap sebenarnya kuah singgam ni, ya, sedap. Ya, ini satu periuk
sedang yang saya buat singgang untuk saya sebab saya seorang ni makan singgang ni cuma nak tunjuk je. Lepas tu bahan-bahan yang tadi kita tuangkan semua sekaligus ke dalam air rebusan dan campur air biasa serta tulang tadi, dan biarkanlah biar dia merenih di situ sehingga dia mesra semua rempah ratusnya dan sedia untuk dihidang. Inilah yang dinamakan singgang ya. Di tempat kami panggil singgang. Singgang belulang kaki kerbau ya. Bila dah masak ni saya tunjukkan, dan sekarang kita buat pula satu lagi bahagian, kita akan buat gulai masam ya. Sekejap lagi saya buat fokus pada gulai masam. Ini singgang belulang kaki kerbau, kita kacau-kacau lah. Saya tu renihkan dia sehingga dia mesra ya. Kemudian kita sedialah makan dah mendidih, di mana bahan-bahan rempah kita buat tadi dah nampak dah kembang. Jadi kita masukkanlah kita punya isinya ya. Ini juga sama, letak asam keping, jintan ya. Ketumbar, jintan ketumbar ya. Ketumbar ya. Tapi yang banyak asasnya halia dan kunyit. Kunyit kita tak pakai kunyit hidup ya. Lengkuas bukan lengkuas kena sedap sebab rasa lengkuas nanti menyebabkan singgang punya rasa tu lengkuas ya. Tu asam keping. Kita tak letak asam bimbing, kita letak asam keping ya. Jadi warna dia ni dia pelik sikit. Singgang ni warna dia kalau sup putih dia ada kekuning-kuningan. Sebab kita ada kunyit tadi. Ni sedapnya. Dan di samping dia jadi gulai, sebenarnya ini herbal tradisional ni sebab dia kunyit ni pakai kunyit hidup ya. Sebaik saja di dalam didih. So singgang tulang belulang ni kita boleh tambahkanlah ya. Kalau dia letak sebaik saja dia masak ya, sebaik saja singgang tu dah masak kuahnya, kita campur dan biarkanlah dia mendidih sekejap. Kita tutup api, kita tunggulah untuk dihidangkan ya. Ini dia singgang. Sekejap lagi saya akan masukkan dagingnya ya. Macam ni. Okey. Jadi dia dah masak, kita pinahkanlah, masukkanlah ke dalam ni. Sebab kuah dia dah masak ya. Yang ni pun dah kembang sangat ni. Jadi kita cuma masak sekejap sebab kuah dah masak, letak dia macam tu. Kemudian kita tambah bawang besar ya, bawang Holland ya. Bawang besar. Ya. Ini sebenarnya adalah asasnya masak air dipanggil. Tapi dia lebih kurang sup juga lah. Cuma di sebelah sini kita buat singgang dipanggil singgang. Kita letaklah ke semuanya. Letak dalam tu. Jadi kuah sudah masak. Belulang juga sebenarnya sudah masak. Jadi kita biarkan saja dia mesra. Ya, bila dia mesra, barulah kita makan nanti. Hai. Kalau tuan-tuan lalu kat belakang, for sure saya takkan nampak sebab tuan-tuan lalu kat belakang. Dan kalau lalu kat depan, for sure saya memang ajaklah kot. Ya, kita ajak sebab memang sedap ni. Ini special untuk orang di sebelah pantai timur hanya di negeri Pahang. Ini pula sebahagian daripada bahan yang digunakan untuk buat gulai tempoyak atau gulai masam tempoyak. Belulang kaki kerbau yang kita proses malam. Hari ini saya akan buat dua. Dan nak istimewa ni kita tambah bunga kantan ya. Bunga kantan ada di situ. Dan bila ditumbuk sebagainya nanti saya akan buat satu persatu supaya kita faham bagaimana cara nak buat gulai masam tempoyak yang rare untuk belulang kaki kerbau. Gulai tempoyak belulang kaki kerbau. Ini belulang yang telah kembang banyaklah sebab saya mainnya adalah gulai tempoyak. Subsidiarinya atau yang sikitnya buat singgang tadi. Jadi gulai tempoyak ni kita dah sedia untuk buat kuah. Nama pun gulai tempoyak, sudah semestinya bahan utamanya asas tempoyak. Lepas tu gulai tempoyak ni kita blend dalam tu, kemudian kita curahkan dalam itu kita punya tu kita punya kuah ni. Setelah kita blend ni kita curah lah curah. Jadi kita curah macam ni air tu tempoyak yang telah kita blend tadi, campur lada dan sebagainya.
Selepas tu kita akan masukkan asam. Ni orang Pahang biasanya digunakan asam belimbing, belimbing hitam. Jadi kita letaklah belimbing hitam tu ke dalam buah kita tadi, ke dalam periuk yang kita dah sedia. Macam ni kita letaklah macam tu, letak. Selepas kita letakkan asam belimbing rebus, ini untuk menseimbangkan masam tempoyak dengan masam belimbing ni lain. Lepas tu kita letak semua bahan-bahan yang tadi, daun kesumnya, bunga kantannya, kita letak je dalam tu dan kita biarkan dia mendidih. Nampak? Yang specialnya gulai masam ni, setelah 5 minit kita renihkan dia, nampak berlinang je lemak-lemak ataupun hebatnya gulai masam tu di situ letaknya. Dia punya linangan lemak yang ada di atas kuah tu, kita biarkan itu. Bila kita biarkan, kita tunggu dia mendidih, baru kita alih letak isi gulai. Sekarang cuba perhatikan, berbeza dengan tadi. Kekuningannya semakin jelas, sebab kuning kunyit tu dah keluar, dah sebati dengan tempoyak, Lepas tu kalau misal katalah kita rasa kuahnya tu tak cukup, so kita tambahlah air sikit, kita tambah air sikit macam ni. Kita tambah sikit, kalau sekiranya tak cukup. Jadi kita biarkan dia mendidih sekian lama. Gulai masam ni antara gulai yang paling senang buat, tak payah nak tunggu. Kalau gulai lemak nak kacau. Sebenarnya gulai masam tak payah kacau, tapi oleh kerana kita dah duduk kat dapur, kita takkan nak duduk tengok kita kacau lah juga, bagi dia nampak rapatnya hubungan antara orang yang memasak itu dengan gulai yang kita masak. Jadi itulah namanya keakraban memasak dengan perasaan, dengan hati dan perasaan. Begitulah. Baik, sekarang kita beralih ke sebelah ni. Singgangnya sudah dianggap masak, sedia sebenarnya, dah best, dah siap. Jadi saya tak boleh, ini pandang ni sebab ni baru pukul 5 ni, melampau telurnya. Inilah singgam. Tapi satu pula singgam ni, dia tak makan panas, tak sedap. Dia kena makan ketika sejuk dan lebih-lebih kalau bermalam. Antara lain-lain lauk yang boleh kita buat singgam selain daripada ini adalah kepala tenggiri. Saya juga suka singgam kepala tenggiri. Dan paling tidak pun ikan selar. Tapi yang sedapnya kepala tenggiri. Saya kalau buat singgam kepala tenggiri, saya buat sepatu kepala besar tu, kita simpan sampai 3-4 hari di dalam freezer. Bila nak panaskan, bila nak makan, kita panaskan. Itu lagi sedap. Macam Piramli kata, air kopi semalam sedap. Singgam ni, singgam yang semalam memang lagi sedap. Ini singgam yang saya buat. Ini untuk saya, anak-anak tak berapa suka ni. Tapi oleh kerana mereka hari ni gulai masam, saya buatlah hari ini gulai masam sebelah, singgam sebelah. Dan inilah hasilnya penat lelah yang saya buat pada hari semalam dan dulu semalam, menyediakan membakar kaki kerbau, mengikis membersihkan kaki kerbau, kemudian menghiris belulang kaki kerbau, kemudian mengetuk, mematahkan tulang atau mengerat tulangnya, kemudian merebusnya, merebus pun sekian lama lah, semalaman merebus, daripada maghrib nak pergi di tarawih tu sampai pukul 11, tutup sekejap, sambung lagi pagi tadi. Maka kembanglah belulang tu dan jadilah dia singgam daging atau singgam belulang kaki kerbau dan masak gulai masam kaki kerbau, gulai masam belulang kaki kerbau ataupun masak tempoyak. Kami tak suka cakap masak tempoyak sebenarnya. Bila bunyi masak tempoyak, dia memang orang canggih sekarang, orang luar Pahang kot. Orang Pahang dia panggil, terutama di belah Hulu Jelai ni, dia panggil gulai masam tempoyak. Gulai masam je. Bila sebut gulai masam, dia faham itu mesti gulai tempoyak ni. Okey. Kadar pekat dan cairnya bergantung pada minat seseorang. Macam saya tak suka gulai masam yang terlalu pekat sehingga macam bubur tu saya tak suka. Taburkan garam kasar. Saya eloknya garam kasar, sebab garam kasar dan garam halus ni lain. Dia punya masin memang sama masin. Kalau kita duduk dekat, uap dia tu bunga kantan, daun kesum,
belimbing hitam, garam, kunyit, lada, bercampur sekali mengeluarkan satu aroma gulai masam. Oh, memang sedap. Oh, ini tau. Dan kira dah jadi kuah macam ni. Samalah juga kalau kita buat gulai tempoyak ikan patin, gulai tempoyak lain-lain lah, samanya. Baik, sekarang kita letakkan apa nama ni, kaki-kaki atau tulang-tulang yang semalam ke dalam tempoyak kita ni, gulai kuah yang dah masak ni, yang dah sedang mendidih tu, kita masukkanlah ke semua bahagian yang kita telah pilih untuk dijadikan gulai tempoyak tadi atau gulai masam tadi. Letak dalam sana sebagaimana kita buat singgam juga, cuma bezanya tadi letak tempoyak, ni tak letak tempoyak. Okey, letak ke semua sehingga habis. Macam tu. Okay, sambil tu dikacau-kacau supaya dia mesra, dan tuangkanlah ke semuanya, tuangkanlah ke semuanya. Apa nama ni, belulang tadi atau yang sudah kembang tu, memang sedap lah. Belulang yang sudah kembang tu tuangkan ke semuanya ke dalam periuk besar yang kita buat. Jadi inilah dia, yang mana besarnya, tu dia. Periuk, satu periuk ni gulai tempoyak, periuk ni satu lah. Isinya, itulah dia. Okey, itu dia. Okey, biarkan macam tu. Kita kacau-kacau lah. Ini sebenarnya dah siap ni, dah siap. Cuma kalau nak makan tu biar dia biar lama. Begitu juga dengan, sama juga dengan singgam tadi. Seelok-elok gulai masam ni dimakan setelah dia bermalam. Wah, gulai masam yang kita makan macam ni, kita makan petang ni, sedap. Tapi kalau kita simpan esok hari, kita makan hari esoknya, lagi sedap. Itu yang kehebatan dan keunikan gulai-gulai istimewa negeri Pahang khasnya. Ya. Yang ini saya katakan rare tu bukan kerana gulai tempoyak tu yang rare. Rare ke tempoyak dah satu hal. Ni, kaki kerbau, belulang kaki kerbau itu yang rare, ya. Jadi kita fokus sikit, tengok. Semua tu tulang-tulang yang ada, tu bahagian ni. Alamak, itu cakap tak gunalah. Siapa punya tu? Ini rasanya sudah semestinya dah tokemnya ni. Okey, saya tak boleh lama kat sini, dah berapa minit ni. Bukan kerana minit tu, tak tahan bau tempoyak ni mengiurkan, ya. Okeylah, ya tuan-tuan dan puan. Maka hari ini siaplah kita buat singgam belulang kaki kerbau dan masak gulai tempoyak belulang kaki kerbau. Kedua-duanya tunggu untuk sejuk bagi kita makan berbuka puasa petang ini bersama anak-anak. Okey, itu saja. Dan ikuti kisah-kisah seterusnya tentang masakan menu-menu istimewa yang orang lama-lama bagi negeri Pahang khasnya di kawasan Jelai. Terima kasih dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Spesial. Lemak dah kenyang. Minum air banyak.